Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini. Saya Dr. Ramli Abdul Manaf daripada Universiti Malaysia Kelantan. Jadi sebagaimana yang saya terangkan pada episod sebelum ni, hari ini kita akan masuk kepada bab 1 tentang minda. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang satu isu ataupun satu topik yang mana banyak orang bertanya kepada saya sebenarnya. Dia kata, doktor, macam mana kita nak dapat satu kebahagiaan hidup yang sebenar-benarnya? Okey, saya kerja okey, saya anak okey, isteri ada, keluarga semua okey, tapi kadang-kadang saya rasa macam ada je benda yang tak kena. Ada je yang merisaukan saya. Kadang-kadang saya fikir tentang macam-macam yang saya fikir. Okey, jawapan saya senang je sebenarnya. Hidup kita bergantung kepada pilihan kita sendiri. Kita yang menentukan hidup kita. Sama ada jalan tu kita nak ke kanan atau jalan tu kita nak ke kiri, kita yang menentukan hidup kita. Pilihan kita tak pernah salah. Pilihan kita sama sekali tak pernah salah. Tapi satu yang paling penting adalah sesuatu tu kita perlu buat dengan satu keputusan yang betul. Okey, kalau saya nak ceritakan tentang keputusan, Muhammad Ali pernah berkata, saya akan pastikan setiap keputusan saya adalah keputusan yang betul. Bermaksud dia yakin dengan keputusan dia. Serupa juga dengan kita. Okey, apa yang kita nak buat sebenarnya bergantung kepada diri kita. Apa nak jadi pada diri kita bergantung kepada diri kita. Kalau kita rasa kita nampak sungai besar, sungai dalam tu, kita rasa kita terjun nak berenang, okey, kita terjun berenang. Bila mana kita terjun, kita berenang, maksudnya kita yakin dengan diri kita. Maksudnya kita tahu kita boleh berenang dan kita terjun. Maksudnya itu maksud saya dengan pilihan kita. Jadi bagaimana kehidupan kita sebenarnya adalah bergantung kepada diri kita. Tak ada orang yang akan menentukan hidup kita. Bila ada orang menentukan hidup kita, maksudnya kita ni sebenarnya dah tak guna lagi. Kita dah jadi macam robot. Robot tu orang tekan macam ni, okey, dia akan bergerak macam ni. Orang tekan macam ni, dia bergerak macam ni. Jadi kita ni manusia. Kita kena berfikir sebagaimana manusia. Jadi sebagaimana manusia tu berfikir, kita kena berfikir apa yang kita nak. Apa yang keperluan kita, apa yang baik untuk kita. Jadi kita jangan fikir tentang orang lain. Jadi maksud saya, apa pilihan kita ataupun apa kita nak adalah bergantung kepada kita. Okey, contohnya, ada orang kata, oh kalau macam tu saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Boleh ke? Saya cakap boleh. Lepas tu dia kata, kalau macam tu saya nak jadi orang paling kaya di Malaysia. Boleh ke? Saya cakap boleh. Kita boleh jadi apa kita nak. Kita nak jadi Perdana Menteri. Tapi pastikan satu perkara, sumber yang ada pada kita. Boleh ke kita jadi Perdana Menteri Malaysia dengan sumber yang ada pada kita? Kalau kita tak ada pengikut, kita tak ada orang yang mengikut kita, kita tak ada masuk jadi ahli satu parti politik, macam mana kita nak jadi Perdana Menteri? Contoh kalau kita nak jadi orang paling kaya di Malaysia, okey, fine, kita gaji 15,000. Boleh ke dengan gaji 15,000 kita jadi orang paling kaya di Malaysia? Tak boleh, kita mungkin jadi orang kaya, tapi kita tak boleh jadi orang paling kaya di Malaysia. Maksudnya itu adalah sumber apa yang ada pada kita. Okey, satu lagi contoh saya nak beritahu. Contoh kalau kita nak pergi seberang sungai. Kita nampak di seberang sungai itu ada sesuatu yang kita kena pergi seberang sungai dan kita tak ada sampan, tak ada perahu. Tapi adakah kita akan berputus asa? Tidak. Kita akan menggunakan segala ikhtiar akal kita untuk berfikir macam mana kita nak ke seberang sana. Mungkin kita akan mencari pokok-pokok kayu, mungkin kita akan cari rantai atau kita cari buluh, kita buat rakit, kita akan ke seberang sana. Mungkin susah, tapi jika kita mahu, kita boleh melakukannya. Sebab pilihan kita adalah apa yang bergantung kepada sumber yang ada pada kita. Dan jika kita tidak tahu menggunakan sumber yang ada pada kita, memang kita takkan ada pilihan. Macam ada orang cakap, saya ada SPM aja. Boleh ke saya jadi orang kaya? Saya ada SPM aja. Boleh ke saya jadi orang paling berjaya? Saya ada SPM aja. Boleh ke saya jadi usahawan berjaya? Ini adalah satu soalan, sebenarnya soalan-soalan orang yang berfikiran statik. Dia punya pemikiran dia hanya blok pemikiran dia kepada satu saja. Dia kata, okey, dia ada SPM, dia tak boleh pergi mana-mana. Tidak sebenarnya. Sebenarnya kehidupan kita ni bergantung kepada diri kita. Macam saya cakap, jari kita ada 5, tak sama panjang, tapi setiap satunya ada kegunaannya. Okey? Kalau katalah kita ni tak bijak, tak pandai dalam akademik, kita ni sekolah pun malas kan, tak sekolah apa semua, tapi kita boleh gunakan kepandaian kita yang lain. Mungkin kita ada kehebatan ke bersukan, kita boleh jadi ahli sukan pemain bola sepak, kita boleh jadi ahli sukan pemain badminton. Macam pemain bola sepak gaji puluh-puluh ribu. Saya tak fikir semua tu ada degree, saya tak fikir semua tu ada master.
Kan? Kalau kita nak ceritakan tentang orang paling kaya di dunia, Bill Gates. Adakah Bill Gates seorang yang kaya? Saya rasa Bill Gates pun tak ada SPM. Saya yakin Bill Gates tak ada SPM sebab mungkin dekat tempat dia tak ada SPM. SPM tu dekat Malaysia aje, Sijil Pelajaran Malaysia. Okey, contohnya banyak juga ahli-ahli politik di Malaysia jadi menteri. Kita pun tahu sekolah pun sampai degree saja. Kan? Macam saya, okey, saya ada satu peringkat paling tinggi. Adakah saya akan berjaya? Sebenarnya dia bergantung kepada pilihan kita sendiri. Okey, apa kita jadi? Macam saya cakap tadi, apa kita nak jadi adalah bergantung kepada pilihan kita sendiri dan bergantung kepada kemahuan kita. Kalau kita hendak sesuatu itu, kan, dan kalau kita betul-betul fokus kepada sesuatu itu, insya-Allah kita akan dapat. Sebagai contoh yang paling dekat kepada anda semua, saya boleh cerita tentang satu perkara yang paling dekat kepada anda semua. Masa anda berminat kepada seorang wanita, anda minat pada seorang wanita tu, apa anda lakukan? Adakah anda akan duduk aja? Kan, oh aku minat pada dia ni kan, lepas tu tunggulah dia akan datang pada aku. Macam tu? Tidak. Anda akan cuba berusaha untuk memikat wanita tu. Mungkin anda akan hantar bunga ke, mungkin anda akan hantar surat, atau kalau dalam keadaan sekarang ni hantar WhatsApp, message, telefon dia, kan? Cuba, kan? Mungkin ada seorang yang pemalu, tapi anda ada usaha. Pasal tu macam tu saya cakap, apa yang kita nak sebenarnya boleh kita dapat. Tapi apa yang paling penting adalah kemahuan kita. Betul ke kita mahukan perkara itu? Betul ke kita serius nak dapatkan perkara itu? Betul ke kita betul-betul berminat nak dapatkan wanita itu sebagai teman hidup kita? Betul ke? Kalau betul, kita akan fokus, kita akan usaha. Kan? Kalau tidak, kita akan lupakan. Macam saya cakap tadi, kalau budak yang ada SPM aja, betul ke dia nak berjaya dalam hidup dia? Betul ke dia nak jadi seseorang? Betul ke dia nak jadi apa yang dia nak jadi? Tapi kalau kita cakap aja, saya nak jadi itu, saya nak jadi ini, saya nak jadi itu, saya nak jadi ini, tapi cuma duduk, kita tak akan ke mana-mana. Kita akan di situ saja. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena fokus. Pertama paling penting kita kena buat satu keputusan. Aku nak jadi ini. Aku nak jadi seorang ahli sukan. Aku nak jadi seorang ahli sukan, ataupun aku tak pandai belajar, aku nak berjaya dalam bidang perniagaan, aku nak buat berniaga kecil-kecil. Kita buat satu keputusan. Bila kita buat satu keputusan, sebenarnya keputusan itu adalah kita punya subconscious, kita punya conscious mind. Conscious mind kita dah bagi tahu, okey aku nak jadi ini. So conscious mind kita dia bagi arahan kepada subconscious mind. Okey, subconscious mind dia akan jalankan apa yang kita nak sebenarnya. Apa yang kita fikir, kan, dia akan jalankan. Sebab apa? Conscious mind sebenarnya apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Subconscious mind ni adalah minda kita. Dia akan drive kita. Dan bila sampai satu masa, apabila kita telah berjaya mencapai sesuatu, kita akan kata, aku pernah fikirkan benda ni. Oh, ini yang aku nak dulu. Oh, ini aku. Yang ini kita akan dapat bila sampai satu masa, dia akan panggil law of attraction. Law of attraction ni maksudnya kita dapat apa yang pernah kita fikirkan dahulu, apa yang pernah kita nak. Jadi di sinilah perlunya, macam saya cakap tadi kan, setiap apa yang berlaku, setiap apa yang kita nak adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Dia bukan bergantung kepada orang lain, dia bukan bergantung kepada isteri kita, anak-anak kita, siapa-siapa yang cikgu kita, tidak. Dia tidak bergantung kepada orang lain, tetapi dia bergantung kepada diri kita sendiri. Dia bergantung totally kepada diri kita sendiri. Siapa anda, itulah anda sebenarnya. Jangan sampai diri kita dikuasai ataupun dibuat keputusan oleh orang lain. Ingat apa yang saya bagi tahu ni. Sebab apa? Kalau nak kira kehidupan saya sebenarnya, saya bermula daripada zero. Saya memang asal daripada orang yang sangat miskin. Saya sebenarnya sekolah pun sampai SPM aja. Terus terang saya beritahu, saya sekolah sampai tingkatan 5 je di Sekolah Menengah Saint Gabriel, Kampung Pandan. Okey. Sampai tingkatan 5 saya tak dapat nak bayar duit SPM saya. Tapi adakah saya akan gagal? Tidak. Pada masa tu saya kata saya tidak akan gagal, saya tidak mahu jadi seorang yang gagal. Saya akan cuba, dan sekarang saya ada satu kedudukan yang saya rasa dah cukup untuk diri saya, untuk keluarga saya. Jadi pada saya ini adalah satu perkongsian yang boleh saya ceritakan dengan bangga. Saya boleh bercerita kepada semua orang tentang siapa saya sebenarnya, siapa Ramli ini sebelum menjadi Dr. Ramli, bagaimana kehidupan saya dahulu, bagaimana kehidupan saya sekarang. Saya mungkin bukan orang yang paling kaya, saya mungkin bukan orang yang kaya sangat,
Saya mungkin bukan orang yang ada banglo besar-besar, tapi kehidupan saya sekarang sangat seronok. Saya gembira dengan kehidupan saya. Kenapa saya gembira dengan kehidupan saya? Sebab itu adalah pilihan saya. Saya pilih kehidupan saya macam ini adalah pilihan saya. Dan anda, kalau anda nak hidup anda sebagaimana yang anda mahu orang lain, yang anda lihat orang lain berjaya dan anda mahu berjaya sebagaimana orang itu, pilihan di tangan anda. Anda buat keputusan untuk diri anda, anda buat keputusan untuk diri anda, anda buat keputusan untuk diri anda. Dan ingat, segala-galanya bermula daripada minda kita. Bagaimana kita berfikir, kan? Apa yang kita fikir, itulah yang akan jadi pada kita. Ingat, satu pesanan saya, jadi diri anda. Jangan sampai diri anda dikuasai oleh orang lain, jangan sampai diri anda orang lain akan buat keputusan tentang anda kena buat ini, anda kena buat ini, kena buat ini. Jangan. Buat keputusan untuk diri sendiri dan pastikan keputusan anda adalah betul. Dan percayalah, setiap pilihan kita adalah pilihan yang betul, terbaik berdasarkan kepada apa yang kita tahu tentang diri kita. Tak ada orang yang tahu tentang diri kita, kita sahaja yang tahu tentang diri kita. Tak ada orang yang tahu tentang kelebihan kita, kita sahaja yang tahu tentang kelebihan kita. Tak ada orang yang tahu kelemahan kita, kita sahaja yang tahu kelemahan kita. Dan kalau kita tahu macam mana nak gunakan kekuatan kita, kelebihan kita, insya-Allah tak ada apa yang mustahil dalam hidup ini. Sebab apa yang berlaku bergantung kepada diri kita sendiri. Lepas tu kita buat apa yang kita nak. Okey? Jadi saya rasa untuk bab 1 ni saya akan sampai di sini saja dan kita akan sambung pada bab kedua dengan topik lain yang mungkin saya akan terangkan kepada anda tentang bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri. Sebab ada orang kata saya ni bila duduk depan orang saya rasa macam tak yakin, gigil, perut pun rasa macam ni kan, saya nak bercakap depan orang. Okey, saya akan terangkan bagaimana cara untuk kita ada keyakinan diri. Sebab apa keyakinan diri itu penting? Sebab keyakinan diri itu sebenarnya menunjukkan kepribadian kita. Jadi kita akan berjumpa lagi pada bab yang akan datang, bab seterusnya, dan terima kasih.